Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Kalau masih ingat lagi, sebelum daripada ni kita ada bincangkan sedikit tentang satu tajuk yang bunyi tajuk tu macam pelik sikit, iaitu aku. Kan? Aku. Macam pelik je bunyinya kan. Tapi kita dah bincangkan panjang hari tu pun sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan aku itu, dan kita pun mudah-mudahan dah jelas bahawasanya yang dimaksudkan di situ adalah betapa bahayanya sifat keakuan dalam diri. Betapa bahayanya sifat mementingkan diri, rasa diri tu lebih hebat daripada orang lain dan sebagainya. Kan, rasa macam power sangat lah tu. Kan, kita panggil syok sendiri. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil sebagai ghurur. Kan, ghurur. Dia tertipu, terpedaya dengan diri sendiri. Terpedaya dengan diri sendiri ni penyakit yang ramai orang kena. Dan tambah pula lagi, dia datang daripada satu penyakit lagi yang kita ada juga sebut pada hari itu, iaitu apa yang dinamakan sebagai ujub. Ujub tu maksudnya apa? Kagum kepada diri sendiri. Jadi dipanggil sebagai ujub, dan inilah penyakit antara kita bincangkan hari itu. Macam mana orang yang asyik cakap aku, saya, ana, kan? I, tak habis-habis. Semuanya dia. Seolah-olah bumi ini berputar di sekeliling dia saja, kan? Asyik-asyik dia je lah semuanya. Dan kalau dia nak bercakap pun sikit-sikit aku, sikit-sikit saya. Tak habis-habis cerita tentang saya, kan? Tak ada dah cerita pasal orang lain, tapi cerita pasal saya. Kalau cerita pasal orang lain pun mesti saya juga ada kat situ, kan? Saya tolong orang tu, saya tolong orang ni, saya buat itu, saya buat ini, saya gini, saya begitu dan sebagainya. Jadi ini dipanggil sebagai penyakit ananiyah, ataupun egoistik, ataupun keakuan, ataupun juga dipanggil sebagai ujub, kagum kepada diri sendiri. Rintitan daripada itu, maka kita bawakan pula tajuk yang lain pada pagi ni, sambungan sebenarnya daripada tajuk kita yang lalu. Kali ni sebab lepas bila saya bercakap tu, rupa-rupanya ada orang bagi tahu saya. Dia kata, "Ustaz, cuba tengok, ada setengah-setengah orang yang apabila dia berniaga dia maju. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki yang banyak kepada dia. Kan, perniagaan dia sangat-sangat maju. Hasil kutipan ataupun jualan dia melebihi 1 juta, 2 juta dalam tempoh berapa bulan. Kan, jadi berjuta-juta. Jadi tak apalah, kita tak ada masalah. Itu semua alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala kurniakan anugerah tersebut, rezeki tersebut Allah bagi. Tapi dalam masa yang sama, tiba-tiba keluar pula kata-kata ini, engkau low class. Maksudnya apa? Dia kata kepada orang lain yang mungkin kutipannya RM100, mungkin kutipannya RM200 sehari, kan? Jangan, kau ni low class, kau berniaga pisang tepi jalan aja, apa kelas? Biasa tak dengar perkataan ni? Ada yang bahkan nak memberi motivasi kepada orang lain berniaga. Baguslah bagi motivasi orang berniaga, tetapi motivasi itu didatangkan dalam bentuk memperlekehkan orang lain. Dia ada beza antara ujub yang kita bincangkan sebelum daripada ni dengan penyakit yang ini pula. Penyakit yang ini juga penyakit yang sangat dititik beratkan oleh ulama tasawuf. Dalam perbahasan ilmu tasawuf, ini salah satu daripada penyakit yang sangat dahsyat. Yang disebutkan oleh Nabi SAW banyak kali, disebutkan juga dalam Al-Quran sebenarnya. Jadi penyakit memperlekehkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, memandang sebelah mata je dengan orang lain.
Kan, mentang-mentang dia dah berjaya, walaupun dulunya pun dia tak berjaya mana pun. Tapi lepas tu bila dia dah berjaya kat situ, berjaya tu pun berjaya dari sudut hasil jualan. Bukan kita kata berjaya dunia akhirat tu, tapi berjaya daripada sudut hasil jualan. Maka memperlekehkan orang yang hasil jualannya kecil. Kau setakat niaga tepi jalan aja, kau diam boleh tak? Kau ni tidak ada inspirasi, kau tidak ada kemajuan. Lain kali kalau niaga tepi jalan, pastikan lepas 6 bulan kau boleh buka restoran. Lepas 6 bulan lagi kau boleh buka pula chain rangkaian perniagaan dan sebagainya. Amboi kan. Jadi memperlekehkan orang lain kan, ataupun alah dulu aku punya gaji kecil tu, kalau alah korang ni kan, kalau setakat kerja nurse kan, tengok gaji berapa kecil. Tak nak kemajukan diri. Nampak tak? Nampak macam bagus nak memajukan orang, tetapi memperlekehkan orang lain. Sedangkan masing-masing tu kan kita dah tahu, rezeki Allah Ta'ala dah tetapkan. Rezeki Allah Ta'ala dah tetap. Kalau kita yakin rezeki Allah dah tetap, kita tak akan memperlekehkan orang. Dan adalah perbahasan-perbahasannya, insyaAllah kita akan bincang kejap lagi. Ini asalnya, kenapa saya tambahkan tajuk yang hari tu. Kalau ikutkan tajuk hari tu, ujub, keakuan, rasa kagum pada diri sendiri tu, sebenarnya kalau ikutkan dah cukup dah. Tetapi rupa-rupanya perbincangan ni rupanya masih banyak lagi di dunia maya kita, dekat internet ni. Masih banyak lagi orang berbicara dengan penuh kesombongan, dengan penuh berlagak, dengan penuh apa yang dipanggil sebagai takabur. Takabur inilah perbincangan kita pada hari ini, insya-Allah, membesarkan diri. Pertama sekali kita tengok ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini kata-kata siapa sebenarnya? Ini kata-kata Sayyidina Luqman Al-Hakim. Luqman yang bijaksana. Luqman berkata kepada anaknya, kan? Wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya yang direkodkan dalam Al-Quran. Maknanya Luqmanul Hakim ni bukan calang-calang orang lah. Sampai wasiat beliau kepada anak beliau dicatatkan dalam Al-Quran. Jadi Luqmanul Hakim berkata apa? Wala tusa'ir khaddaka linnas. Janganlah engkau memalingkan pipimu pada manusia, maksudnya memalingkan, maknanya sombong, kan? Macam tu. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Pipi ni macam tu. Maknanya aku tak mau dengar. Cukup. Apa dia panggil istilah dia? Talk to my hand. Macam tu kan. Jadi sampai gitu sekali kan. Jadi wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala tidak mencintai setiap yang sombong lagi berbangga-bangga. Jadi ada orang kan dia suka nak berbangga-bangga, nak bercakap itu, nak bercakap ini. Kita tak cakap pasal diri kita lah, kan? Aku macam mana? Aku ada tak rasa sombong, belagak, berjalan dalam keadaan rasa lebih hebat daripada orang lain? Ini tak payah kaya raya tau. Ada orang duit je sikit pun dia boleh berbangga, boleh belagak, kan? Naik motor yang umur motor tu pun dah 30 tahun dah, tapi bila bawa motor tu pun boleh rasa belagak. Sebab bila dia berjalan, dia bawa motor tu di tepi orang yang jalan kaki, kan? Jadi dia tengok orang jalan kaki, tengok macam aku ada motor tu, kau tahu tak? Kau jalan kaki je. Kan? Jadi dia tetap ada berjalan dengan sombong ni. Berjalan dengan sombong ni dia bukan hanya semata-mata kalau ada kekayaan, maknanya dia mesti duit berkepuk-kepuk, orang kata kan. Bukan maknanya kena duit tu berbilion-bilion barulah jadi sombong, barulah jadi belagak. Tak, kan? Sifat ini dia boleh kena pada ramai orang. Na'udzubillah. Jadi sekarang ni sifat yang ini ni kita perhatikan betul-betul. Allah Subhanahu Wa Taala tak suka. Innallaha la yuhibbu. Tengok perkataan tu. La yuhibbu. Tidak mencintai. Allah tak suka.
Jadi jangan kita ambil ringan. Takkan kita nak buat benda yang Allah tak suka. Dan penyakit ini, kalau kita perhatikan, para ulama tasawuf kita menyatakan bahawasanya dia asalnya daripada ujub. Ujub, i'jabul mar'i binafsih, kata Nabi SAW. I'jabul mar'i binafsih, kagumnya seseorang pada diri dia sendiri. Ini adalah penyakit yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai thalathum muhlikat, 3 perkara yang membinasakan. So, salah satu daripada perkara yang membinasakan itu adalah ujub, kagum pada diri sendiri. Ini yang kita bincangkan pada 2 minggu yang lalu. Kagum pada diri sendiri, kagum. Dia tengok pada diri dia dengan pandangan yang baik. Dia tengok diri dia dengan pandangan yang baik. Dia rasa, aku ni memang bagus. Aku ni memang hebat. Kan? Tapi penyakit itu, dia tak semestinya datang takabur. Tapi dia jadi ibu. Ibu kepada banyak penyakit yang lain. Antara penyakit yang menjadi anak kepada ujub adalah takabur. Sebab dia bermula daripada melihat diri dengan pandangan redha dulu. Pandangan redha tu maksudnya apa? Pandangan nampak macam diri tu bagus. Power juga aku ni. Dalam hati lah kan. Dia tak cakap depan orang pun. Dalam hati dia dah rasa, hebat juga aku ni. Rajin juga aku baca Quran. Seminggu adalah 1 kali. No. Dia jadi kagum pada diri sendiri. Dia bermula daripada yang itu dulu. Dia kagum pada ilmu dia, dia kagum pada harta dia, dia kagum pada amalan dia, dia kagum pada anak-anak dia, dia kagum pada diri dia lah. Diri dia tu dia kagum ada kaitan dengan benda-benda tu. Kan? Oh, hebat aku mendidik anak-anak aku dengan begitu hebat. Dia kagum pada diri. Kan? Kagum pada diri, pada kenderaan dia, kagum diri dia pada rumahnya, kagum macam-macam lah. Kan? Jadi, ataupun cara dia bercakap, pandai bergurau, pandai PR. Kan? PR lah, bukan BA, PR. Kan? Jadi, maknanya pandai semua tu, lepas tu dia kagum. Hebat aku kan? Hebat kan aku? Dia cakap dalam diri dia sendiri. Itu baru namanya ujub. Rasa diri tu hebat. Macam-macam benda kita boleh rasa kagum pada diri sendiri ni. Jadi masalah. Kemudiannya datang daripada ujub itulah takabur. Merasakan diri itu besar. Dan memperlekehkan orang lain. Takabur ini dia next step daripada ujub. Bukan riak. Lagi sekali saya sebut benda ni. Bukan riak. Orang Melayu suka cakap benda ni riak. Riak bukan. Riak buat sesuatu nak menunjukkan pada orang lain. Kan? Riak ni dipanggil syirik yang tersembunyi. Dia sembahyang nak bagi orang tengok. Itu tak mesti ujub. Itu tak mesti takabur. Riak lain. Riak totally different. Riak dia buat bagi orang tengok. Allahu Akbar. Dia nampak aku. Orang tu nampak aku. Orang tahu aku sembahyang. Itu je. Itu riak. Tapi riak ni satu masalah yang sangat besar. Nanti kita bincang lain. So, ujub, dia kagum pada diri. Orang tak tengok, orang tak kata apa, tu cerita lain. Yang penting, dia nampak diri dia hebat. Dia boleh jadi sampai ke tahap narsisis. Kita sebut hari tu. Narsisis ni macam mana? Dia tengok diri dia penuh kecantikan. Dia sanggup buka handphone dia, tengok gambar dia. Handsome-nya aku ni, ya Allah. Cunnya aku. Tak ada cacat cela pada diri aku ni. Sudah. Okey. Jadi, dekat sini dipanggil sebagai ujub. Ujub dibawa kepada takabur. Takabur macam mana? Handsome-nya aku ni. Orang lain teruk. Orang lain tak ada pun handsome macam aku. Tu dah jadi takabur lah. Tadi ujub dibawa kepada takabur. Kan? Ataupun, aku banyak duit kau tahu. RM1,000 aku ada. RM1,000 je pun, bukan juta-juta pun. Tapi dia dah rasa bangga kan. Aku ada RM1,000. Kau tahu tak? Kau tu, apa ada? RM10 pun tak ada. Kan? Itu namanya takabur lah tu. Memperlekehkan pula orang lain. Membesarkan diri dan memperlekehkan orang lain. Cuba kita tengok. Bahaya tau. Bahaya. Janganlah sama sekali kita ada penyakit ni. Jangan. Bahaya. Ya Allah. Na'udzubillah. Tengok hadis ni. Saya besarkan sikit hadis ni supaya kita boleh nampak dia punya
tulisannya dengan lebih jelas. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasanah. Qal innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Okey, batarul haqqi wa ghamtun nas. Okey, apa kata Nabi SAW dekat sini? La yadkhulul jannata, tidak masuk ke dalam syurga, man kana fi qalbihi, sesiapa yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibr, sekecil zarah daripada sifat takabur. Maka berkata seseorang, bertanya kepada Nabi SAW, innar rajula, sesungguhnya seorang lelaki, yuhibbu an yakuna thawbuhu, dia suka kalau pakaiannya hasanah, pakaiannya baik, wa na'luhu hasanah, dan kasutnya baik. Qal innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cantik, kata Nabi SAW, dan menyukai kecantikan, keindahan, yuhibbul jamal. Okey, yang dimaksudkan dengan al-kibru itu, sombong itu adalah batrul haqq, enggan kepada kebenaran, jauh daripada kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendah-rendahkan, memperlekehkan pula manusia lain. Itu rupanya maksud takabur. So agak-agak dah faham tak agaknya apa maksud takabur tu? Jadi takabur ini bukan bermakna kita tak boleh pakai cantik-cantik, bukan tak boleh pakai kasut cantik-cantik. Nabi SAW tadi dia tanya kan, pasal bahaya kot dengar benda tu. Sahabat pun takut, kita pun takut. Tak masuk syurga seseorang yang walau sekecil zarah takabur ada dalam diri dia. Seram baca hadis ni. Siapa tak seram tak tahulah. Ada yang tak seram kat sini. Cuba kalau tak seram tu bagi tahu dekat komen. Saya tak seram, Ustaz. Saya memang tak ada takabur langsung. Kalau macam tu memang takabur jugalah tu. Kan? Okey. Jadi maknanya tadi apa? Walau sekecil zarah maknanya sekecil-kecil takabur, tak masuk syurga. Dalam hadis ni. Kan? Cuba kita tengok hadis ni. Tak masuk syurga siapa yang dalam hati dia sifat takabur walaupun sekecil zarah. Maka sahabat bila risau, takut dengan hadis ni, tanya, habis kalau pakai cantik-cantik macam mana pula? Pakai cantik-cantik tu jadi takabur juga ke? Kita jadi membesarkan diri juga ke? Jadi jawapan Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah cantik dan Allah menyukai kecantikan. Allah menyukai keindahan. Allah Ta'ala maha cantik, maha indah. Allah Ta'ala juga suka kecantikan. Jadi kalau kita pakai yang cantik, pakai yang bagus, naik kenderaan yang bagus, naik unta yang bagus kalau zaman dulu. Zaman kita sekarang naik kereta yang bagus, naik kapal terbang, nak duduk first class ke, suka hati. Tak ada masalah. Kan? Banyak sebab Nabi SAW sebut, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Ta'ala itu cantik dan Allah suka pada kecantikan. Bukan maknanya bila kita pakai kereta kecil, tawaduk dia tu. Bukan. Kan? Pasal Nabi SAW sebut, kalau kau pakai yang cantik pun, sebab Allah Ta'ala suka cantik. Jadi dapat pahala kat situ. Sebab Allah suka kan? Allah suka. Yuhibbu. Allah suka. Allah cinta. Jadi kita buat benda yang Allah cinta. Kita pakai kenderaan yang baik, tak ada masalah. Kita pakai pakaian yang baik, pakaian yang mahal, yang cantik, tak ada masalah. Sebab apa? Nabi SAW nak sebutkan tentang takabur ini, dia penyakit hati. Dia bukan luaran. Bukan pada pakaian itu. Tapi hati engkau tu macam mana. Itu sebab disebutkan al-kibru batrul haqq. Dia enggan kepada kebenaran. Dia tak peduli pada kebenaran. Dia orang sebut pada dia kebenaran macam mana pun, aku tak mau dengar. Ada yang macam ni. Kadang-kadang percakapannya nampak lembut. Cara bercakap kadang-kadang nampak lembut. Kita rasa macam orang ni tak adalah takabur, tawaduk lah ni. Tapi bila kita bagi tahu, akhi, salah ni apa kamu buat, bercanggah dengan syariat ni. Terus, korang ni jealous dengan aku lah tu. Aku dah berjaya, korang jealous lah. Aku berniaga dah untung, aku buat seminar, ramai orang datang, tiba-tiba
Orang kau cakap tak betul. Kan? Itu sebenarnya takabur. Takabur sebenarnya tu. Walaupun dia seorang motivator ke, seorang pendakwah ke, itu namanya takabur. Kan? Wa ghamtun nas. Dia memperlekehkan pula manusia. Kan? Alah korang. Memanglah korang tak dapat untung macam ni. Itu yang korang cakap macam tu. Jealous lah tu. Sedangkan sebenarnya dia yang takabur. Jadi jaga-jaga. Kan? Ada satu soalan daripada saudara Hafiz Syarif. Okey. Ustaz, kalau niat nak memotivasi diri dengan menghargai diri, boleh ke Ustaz? Contoh memuji diri sendiri dengan usaha yang diusahakan, boleh ke Ustaz? Adakah itu termasuk ujub? Ini kena jaga-jaga. Macam mana? Kalau kita nak motivasikan diri kita, salah satu caranya adalah sebut Alhamdulillah. Kita boleh congratulate diri kita sendiri. Boleh. Boleh congratulate diri. Tahniah kerana anda berjaya. Tetapi jangan lupa untuk disebutkan Alhamdulillah. Jangan lupa untuk diiringi dengan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah. Aku buat ni pun sebab Allah Ta'ala yang tolong. Aku buat ni pun, aku berjaya ni pun sebab Allah Ta'ala bagi taufik pada aku. Aku dapat buat benda ni semua dengan bantuan daripada Allah. Kan? Wa ma taufiqi illa billah. Apa pun semuanya dengan Allah Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Jadi mudah-mudahan dia tak jadi ujub. Tapi bila jadi ujub macam mana? Bila kita puji diri sendiri dengan usaha, akhirnya kita nampak diri kita. Yang kita nampak itu adalah diri kita. Bukannya Allah Ta'ala yang membantu. Kita bila buat sesuatu benda berjaya, kita nampak diri kita yang berjaya melakukannya. Kerana kehebatan diri kita. Yang itu bahaya. Kan? Sebab bila kita ingat dengan sebab kita hebat, jadi kita dapat buat, kita dah melupai Allah Ta'ala yang menolong kita. Itu sangat-sangat bahaya. Itu jadi ujub. Jadi boleh puji, tetapi dengan syarat. Kena hati-hati sangat-sangat benda ni. Supaya dia tak termasuk dalam ujub. Okey. Seterusnya. Kita tengok. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Ini hadis Qudsi. Qala Allah Ta'ala. Al-kibriya'u ridai wal-'azamatu izari. Faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Na'udzubillah. Kibriya, sifat takabur itu adalah pakaianku. Keagungan, kebesaran itu adalah pakaianku. Siapa yang mencabutnya daripadaku, maksudnya nak ambil daripadaku salah satu daripada keduanya, maka aku akan mencampakkannya ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Sebab apa? Allah Ta'ala sebutkan di sini dalam hadis ini. Takabur itu sifat Allah. Betul, tak ada masalah. Allah Ta'ala memang maha besar. Jadi bila Allah Ta'ala mengatakan dirinya, zatnya besar, hebat, maha gagah, maha perkasa dan sebagainya, manusia lemah, manusia lekeh, manusia tak ada apa-apa, manusia fakir, itu memang sesuai. Itu bukan sifat negatif. Sebab memang Allah Ta'ala begitu dan memang hamba kita ni memang begitu. Tapi siapa yang nak ambil sifat Allah Ta'ala tu, yang itu jadi masalah. Sebab kita tak layak. Kita tak layak. Kita tak layak untuk rasa diri itu besar. Kenapa kita nak rasa diri kita itu besar? Ada apa pada diri kita sebenarnya yang nak kita rasa nak besar? Cuba kita tengok pula hadis ini. Saya besarkan ya. Inna Allaha awha ilayya an tawada'u. Tawada'u. Hatta la yabghi ba'dukum ala ba'din wa la yafkhuru ahadun ala ahadin. Apa maksud dia? Sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku supaya tawadhu'. Tawadhu'. Sehingga tidaklah seharusnya sebahagian daripada, bukan tidak seharusnya, hatta la yabghi ni maksudnya tidaklah menzalimi, tidaklah menzalimi seseorang daripada kalian ke atas yang lain. Sebab tak ada tawaduk lah orang boleh zalimkan orang lain. Wala yafkhuru ahadun ala ahad, dan tidaklah bermegah-begah seseorang ke atas orang yang lain. Kan? Jadi tak boleh nak, jadi dia tak menzalimi dan tidaklah berbangga-bangga di hadapan orang lain.
Okey, so tawaduk ini penting sebagai penawar kepada takabur. So maknanya dia memang opposite lah. Tawaduk dengan takabur. Perintah daripada Allah supaya tawaduk, bukan takabur. Kan? Sebab bila tawaduk, kita pun tak adalah nak zalimkan orang. Kita pun tak pandang orang lain dengan lekeh. Sebab kita pandang diri kita, ya Allah, aku ni pun banyak dosa. Apalah aku nak pandang lekeh pada orang lain. Aku ni banyak silap. Aku ni banyak kelemahan. Takkanlah aku nak rasa aku ni lagi hebat daripada orang lain. Orang lain tu, diorang tu lagi lah amalan banyak daripada aku. Amalan banyak. Lepas tu apa lagi? Hati lagi bersih daripada aku. Hubungan mereka dengan Allah lagi banyak. Tolong orang pun diorang lagi banyak daripada aku. So, kita tak ada dah rasa nak jadi takabur dan sebagainya. Seterusnya, cuba kita tengok hadis ini. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatu min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Rawahu Muslim. Okey. Tidaklah akan berkurang sedekah. Tidak akan berkurang sedekah daripada harta. Maksudnya apa? Sedekah tidak akan mengurangkan harta. Itu terjemahan yang lebih tepat. Sedekah tidak mengurangkan harta. Dan kadang-kadang kita rasa sedekah kita ni mengurangkan harta kita. Dan mana taknya kita rasa macam dah keluar RM10 daripada RM100. Maknanya tinggallah RM90. Itu kalkulator kita kan. Cara calculation kita macam tu lah. Tapi tidak. Nabi SAW kata sedekah tidak mengurangkan harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah Allah Ta'ala menambah kepada seorang hamba dengan kemaafan melainkan kemuliaan. Kan? Bila selalu memaafkan, kita akan bertambah mulia sebenarnya. Wa ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah tawaduknya seseorang lillah. Wa ma tawadha'a ahadun lillah. Tawaduk kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya. Siapa yang tawaduk pada Allah, Allah Ta'ala akan angkat dia. Itu konsep dia. Allah muliakan. Bukan kita yang nak kena muliakan diri kita. Kita nak muliakan diri kita setara mana pun. Kita bolehlah buat, kan, ada setengah-setengah orang tu dia panggil copywriting. Kan, tulis ayat-ayat yang bagi nampak hebat, bagi nampak orang mulia, bagi nampak kita ni mulia dan sebagainya. Mungkin netizen muliakan kita dan sebagainya. Tapi kita kena ingat, orang muliakan ni tak apa pun sebenarnya. Tak dapat apa pun sebenarnya. Mungkinlah dapat keuntungan duniawi sikit. Tapi kita kena ingat, kemuliaan yang sebenar itu milik Allah. Allah muliakan itu lagi penting daripada manusia muliakan. Jadi kat sini, siapa yang tawaduk, Allah yang muliakan dia. Allah yang angkat dia. Nak apa lagi kalau Allah Ta'ala nak angkat? Allah Ta'ala angkat. Kan? Jadi tawaduk. Seterusnya, cuba tengok lagi hadis ni. Allah, ni pun seram baca hadis ni. La yazalu rajul yadhhabu bi nafsihi hatta yuktaba fil jabbarin fayusibahu ma asabahum. Tidaklah seorang manusia itu sentiasa nak mengangkat diri dia, nak menonjolkan dirinya, sehinggalah dia ditulis di kalangan jabbarin, kaum yang samsing, kaum yang ganas, kaum yang menderhaka. Maka dia akan ditimpa apa yang menimpa mereka. Seterusnya, cuba tengok. Ini sebagai satu hiburan juga kepada kita dan juga satu ancaman pada kita. Hadis Nabi SAW, cuba tengok hadis ni. Ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Kalian nak tak aku bagi tahu kepada kalian tentang ahli syurga? Kalian nak tak kalau aku bagi tahu kepada kalian tentang ahli syurga? Siapa dia ahli syurga itu? Maka tentulah sahabat memang nak lah, kan. Apa kata Nabi SAW? Kullu da'ifin mutada'if. Satu riwayat lagi sebut kullu da'ifin mutada'af. Lau aqsama ala Allahi la abarrah. Ala ukhbirukum bi ahli nar. Kullu utulin jawazin mustakbirin. Allah. Apa dia? Kalian nak tak tahu siapa dia ahli syurga?
Nabi SAW kata, kullu dha'ifin mutadha'if. Semua yang lemah dan merendahkan diri. Mutadha'if maksudnya mutawadhi', orang yang tawadhu'. Dia melemah-lemahkan diri dia, bukannya lembik tapi dia merendahkan diri. Dia rasa dia tak ada apa-apa. Aku ni apalah yang ada. Aku ni biasa-biasa aja. Mutadha'if. Ada sebahagian riwayat kata mutadha'af, maksudnya yang dizalimi. Tapi apa pun senang ceritanya, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Maksudnya kalau dia bersumpah dengan nama Allah, minta supaya Allah Ta'ala tolong, ya Allah kau tolonglah aku, la abarrah, maka Allah Ta'ala akan mustajabkan doa dia. Allah Ta'ala akan perkenankan dia. Ni ahli syurga. Kan? Nampak tak hebatnya ahli syurga? Memang orang yang tawadhu'. Orang yang akan masuk syurga adalah orang yang tawadhu'. Manakala ahli nar, siapa dia? Ala akhbirukum bi ahli nar. Kalian hendak tak aku bagi tahu kepada kalian siapakah dia ahli api neraka yang akan masuk api neraka? Kullu utullin jawazin mustakbirin. Allah. Setiap yang keras, yang gaduhnya memang dahsyat. Utullin ni memang ganas lah, memang kasar. Kan, ada orang kan memang kasar betul. Cakap pun kasar, belum kira bergaduh lagi lah kasar. Kan? Jadi macam ni. Jawazin mustakbirin. Jawaz badannya berisi. Kan? Mustakbir, tapi berlagak. Kan? Berlagak, sombong. Maknanya bila dia berjalan, kan? Kau tengok aku ni. Zaman kita, dia tak mesti dengan badan besar. Zaman Nabi SAW tu banyak orang nampak kekuatan itu dengan apa? Fizikal. Sebab mereka berperang menggunakan fizikal. Tapi zaman kita sekarang ni, banyak orang yang sombong dengan kekayaan, dengan followers dan sebagainya. So dia rasa macam, akulah yang paling hebat. Dia tak mesti berjalan macam ni lagi dah. Dia tak mesti berjalan macam tu dah. Tapi dengan percakapan, dengan penulisan, dengan apa semua, tunjukkan kata, memang aku ni hebat. Mungkin mulutnya cakap baik, tapi dia punya tindakan-tindakan tu menunjukkan kesombongan. Na'udzubillah. Seterusnya, masa kita dah habis ni. Jadi kita tengok ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada 3 golongan. Salah satu la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. 3 golongan yang Allah Taala tak akan berkata dengan mereka dengan kata-kata rahmat, tidak akan melihat mereka dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Wala yuzakkihim, tidak menyucikan mereka daripada dosa-dosa mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Apa 3 golongan itu? Yang pertama kata Nabi SAW, al-mannanul ladzi la yu'ti syai'an illa mannah. Orang yang mengungkit-ungkit, yang mengira-ngira, dia tidak akan memberi melainkan dia akan mengira-ngira. Dia akan menyebut-nyebut, dia akan mengungkit-ungkit pemberian dia. Sampai menyakitkan hati orang yang menerima biasanya. Kan? Al-Mannan ini macam tu. Dia bagi, bukan dia tak bagi. Mungkin manusia kata dia pemurah. Pemurahnya dia ni. Tapi setiap kali dia bagi, dia mesti upload dekat Facebook. Mesti letak kat Instagram. Mesti nak cerita apa benda. Kan? Itu dipanggil sebagai Mannan juga. Asyik mengungkit, asyik menceritakan, asyik menyebut-nyebutkan pemberian yang diberi. La yu'ti syai'an illa mannah. Asyik mengira-ngira je apa yang diberi. Kan? Jadi yang ini bahaya. Kan? Yang dia rasa macam dia lagi bagus daripada orang. Dia rasa dia lagi baik aku yang bagi pada dia. Aku yang bagi kat dia. Aku yang bagi kat dia. Kan? Wal munafiqu sil'atahu bil halifil fajir. Yang menipu pada jual beli, pada sil'ah dia. Sil'ah ni dia punya barang jualan dengan sumpah yang palsu. Kan? Maknanya dia menipu pada jualan. Dia kata barang dia bagus. Barang ni memang bagus. Korang cuba tengok ni. Kan? Memang bagus dekat Instagram, dekat Facebook dan sebagainya kan. Jual, tunjuk kata kononnya bagus. Padahal rupanya menipu. Kan? Jadi itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, al-musbilu izarah. Musbilu izarah maknanya melabuhkan pakaiannya, seluarnya, kainnya dilabuhkan. Ini dalam hadis yang lain Nabi SAW tunjukkan bahawasanya yang dimaksudkan di sini adalah orang yang sombong.
Orang yang sombong. Sebab zaman Nabi SAW, salah satu daripada tanda kesombongan seseorang adalah apabila kainnya mencecah ke tanah. Kain mencecah ke tanah itu tanda sombong pada zaman Nabi SAW. Jadi Nabi sebutkan dalam hadis yang lain, kalau dibuat begitu dengan sombong, itu maksudnya. Kalau dibuat begitu bukan kerana sombong, maka tak termasuklah dalam hadis ni. Apa dia hadis ni? Allah takkan bercakap dengan dia, tak pandang dia dengan pandangan rahmat. Hari kiamat nanti kita bayangkan, waktu yang kita sangat memerlukan kepada pandangan rahmat Allah Ta'ala. Dekat dunia ni kita perlukan, tapi dekat akhirat jauh lagi kita perlu sangat-sangat pandangan rahmat daripada Allah. Waktu semua manusia dalam keadaan tak tentu arah, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan tak tentu arah, bukan gelisah lagi dah. Memang dalam keadaan yang paling dahsyat, paling kritikal. Waktu tu kita sangat-sangat perlukan pandangan rahmat daripada Allah. Tapi Allah Ta'ala tak pandang orang macam ni. Allah tak pandang. Kan hadis tadi, Allah tak pandang. Jadi, untung ke kita sombong ni? Ada untung ke kita sombong? kita sombong, lepas tu kita rasa macam tak ada apa, sikit je ni. Jaga. Ada soalan, Ustaz, kalau orang lain yang tunjukkan kebaikan kita kepada orang ramai, itu kira macam mana? Orang tunjukkan kebaikan kita. Kalau orang tunjukkan kebaikan kita, kita boleh terpulang antara satu antara dua. Sama ada kita biarkan supaya menjadi contoh, ataupun kita boleh pesan pada orang tu untuk padam. Cumanya, ataupun jangan cerita dah. Sebab banyak ulama' dia tak suka sangat orang cerita kebaikan dia. Kan? Tetapi, apa sebab dia? Sebab hati sangat susah untuk dijaga. Sangat susah kita nak kontrol hati kita ni. Daripada kita rasa kita yang baik. Daripada kita rasa kita yang bagus. Bila orang puji kita, kadang-kadang terdetik juga dalam hati kita kata kita ni bagus. Jadi jaga-jaga sangat-sangat. Orang cerita kebaikan kita. Kan? Kebaikan kita tu asalnya kita cuba sembunyikan. Sekali orang ceritakan, kita risau waktu tu orang tahu. Datang penyakit ujub pada diri kita. Datang takabur pada diri kita. Datang rasa kagum pada diri kita sendiri. Jadi waktu tu kena istighfar banyak-banyak, minta ampun banyak-banyak pada Allah, minta supaya Allah Ta'ala kita sebut la haula wala quwwata illa billah, tak ada daya, tak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Kemudiannya kita minta, ya Allah ampunkanlah aku pada apa yang mereka cakap tu. Kan, kau jangan tanggung pada aku apa yang mereka sangkakan tu. Dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Aku buat ni bukan sebab aku hebat, tapi sebab engkau yang hebat, ya Allah. Macam tu. Okay? Supaya kita dihindarkan daripada penyakit-penyakit mazmumah. Yang ni penyakit mazmumah yang sangat-sangat dahsyat. Kita aminkan doa Kak Zakiyah tu. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita, jauhkan kita daripada sifat-sifat mazmumah. Allahumma amin. Tadi ada satu soalan sebelum kita berhenti ni. Sebab tu dah habis sebenarnya, 9.45 je. Ni Abu Umar tanya. Abu Umar rajin bersama dengan page Yapim InsyaAllah. Okey, ni dia. Ustaz, boleh ke kita ada rasa benci? Boleh ke kita ada rasa benci pada orang yang takabur? Boleh ke kita rasa benci pada orang yang takabur? Jawapannya adalah, kita perlu benci kepada sifat takabur yang dibuat supaya kita tidak takabur. Kita doakan hidayah kepada dia, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada dia. Rasa geram itu biasa. Nyampahnya aku. Kan kita kalau dengar je tu kan, sakitnya tinggal aku dengar orang ni. Kan, belagak. Contohnya. Memang manusia ni sebenarnya, secara fitrahnya dia tak suka pun orang yang belagak. Dia tak suka pun pada orang yang sombong. Tapi kadang-kadang dia sendiri pun sombong. Kan? Jadi, kita kena ingat balik diri kita. Bila kita dengar orang sombong, kita cek balik, ya Allah, punyalah aku menyampah dengan orang sombong. Tiba-tiba aku pun nak sombong juga, kenapa? Kan? Itu satu. Kemudiannya pula, kita boleh takabur kepada orang yang takabur. Ini perbahasan yang lain pula. Takabur pada orang lain yang takabur. Macam mana takabur pada orang yang takabur? Maksudnya kalau contohnya kepada seorang guru lah. Biasanya contoh ni diberikan kepada guru. Ataupun kepada orang yang nak buat amal ma'ruf dan nahi mungkar. Kan? Bila orang itu datang dengan keadaan takabur, contohnya dia mempertikaikan, memperlekehkan guru tu. Ilmu yang diberikan oleh guru tu,
Ilmu-ilmu yang diberikan daripada Al-Quran, daripada hadis, dia perlikihkan, dia pertikaikan. Alah, apa benda kau cakap ni? Dia macam tu kan. Jadi kalaulah begitu, orang yang takabur begitu, maka guru tadi tu dia boleh takabur balik. Dia boleh menunjukkan balik kehebatan dia dan merendahkan balik orang tu. Tapi dengan syarat, kena jaga sungguh-sungguh hati. Jangan takabur itu pada diri sendiri. Jangan rasa diri itu yang baik. Itu masalah. Okay? Contohnya, macam dia cakap, saya ambil ni daripada Al-Quran, daripada hadis. Saya belajar benda ni 20 tahun, kamu tahu tak? Saya belajar berpuluh-puluh negara. Jadi, kamu belajar kat mana? Contohnya. Jadi kan macam sombong tu namanya kan? Macam berlagak juga kan? Ya. Macam sombong, macam berlagak. Tapi benda tu tak berdosa. Benda tu bahkan dapat pahala. Macam juga orang nak buat nahi mungkar. Dia terpaksa tunjuk kehebatan dia. Kan? Kau tak nampak ni. Kau nampak ni. Contohnya lah. Dia sebut gitu. Bukan dia tumbuk pun orang tu. Tapi nak tunjuk kata dia hebat tu. Kan? Kau jangan buat macam tu ni. Kau nampak ni. Dia nak nahi mungkar. Dia nak mencegah kemungkaran yang orang tu nak buat. Kan? Orang tu nak minum arak. Orang tu nak berjudi. Dia kata kau nampak ni. Itu kan sombong tu juga tu. Kau tahu tak, aku ni urat dawai tulang besi. Contohnya. Robocop pun kalah dengan aku. Kan sombong tu, belagak bunyi dia. Tapi benda tu dibenarkan sebab niat dia untuk nahi mungkar. Jadi dia berbalik kepada niat balik. Dia berbalik kepada hati. Sebab apa yang kita bincangkan hari ini adalah masalah hati. Penyakit hati. Jadi oleh kerana ia adalah penyakit hati, maka rujuklah balik kepada hati kita. Oleh kerana itulah ilmu ini dipanggil sebagai ilmu tasawuf. Ilmu membersihkan hati. Membersihkan hati. Mencantikkan semula hati kita. Berapa banyak kan hati kita ni kotor sebenarnya. Jadi kita pakat bersihkan. Kita dengar pada pagi ni pun sebenarnya adalah untuk kita bersihkan lagi hati kita. Remind balik diri kita. Tak gunanya aku nak takabur. Tak gunanya aku nak kata aku ni hebat. Orang lain lekeh. Sedangkan dosa aku begitu banyak. Kan kata-kata Imam Ghazali cukup kita biasa dengar. Macam mana Imam Ghazali kata, kalau kita rasa nak takabur, rasa nak sombong, rasa nak belagak dan sebagainya, tengok je lah. Tengok budak kata dia punya dosa tak ada banding aku banyak dosa. Tengok orang tua, amalan dia lagi banyak daripada aku amalan sikit. Tengok orang jahil, dia tu buat dosa dengan jahil banding dengan aku buat dosa dengan ilmu. Tengok orang alim, dia memanglah banyak ilmu banding dengan aku. Tengok siapa-siapa pun, lihat kepada sisi positif yang ada pada dia berbanding dengan sisi hebat pada kita. Kan? Jadi ketika itu mudah-mudahan kita pun terlindunglah daripada sifat takabur, insya-Allah. Kita tahu nilai yang sebenar adalah nilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi terima kasih kepada semua dan terima kasih kepada pihak Yapim Smart Venture yang menganjurkan kuliah kita pada pagi ni dan setiap pagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati seluruh tim Yapim Smart Venture dan keluarga mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan mereka. Allah Ta'ala jadikan mereka di kalangan mereka yang mendapat manfaat terlebih dahulu sebelum memberikan manfaat pula kepada orang lain. Dan esok malam 1 Rejab, jangan lupa malam 1 Rejab, malam yang doa mustajab. Malam ni malam Jumaat, malam doa mustajab. Malam besok, malam 1 Rejab, juga malam doa mustajab. So 2 malam berturut-turut, malam ni dan malam besok adalah malam doa mustajab. Okey, jadi jangan lupa untuk kita banyakkan berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita dan sebagainya. Saya minta juga kepada sahabat-sahabat semua yang menonton untuk doakan juga saya dan juga keluarga. Semualah doakan semua kita. Mudah-mudahan kita semua beroleh kemudahan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.